Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, hari ni semalam kita punya berita tertumpu kepada speech Atok menakutkan, speech dia yang menakutkan dengan declare war Israel Ukraine akan diteruskan. Dan kedatangan dia ke negara Arab hanya untuk beri Israel blind check untuk Israel teruskan perang ini. Sebab itu negara-negara Arab kebanyakannya tak nak bertemu dengan Atok kerana dia tidak ada idea yang baik untuk berhentikan perang Israel Palestin. Malah Israel akan dapat $40 billion dan Ukraine akan dapat $60 billion dari US. Okey, Atok kata 3 perkara penting dalam speech dia semalam. Satu, US support pada Israel dan Ukraine adalah kepentingan negara US. Kedua, perang Ukraine, beri support kepada Ukraine adalah smart investment untuk US melawan Putin yang seperti evil. Dan ketiga, tak boleh benarkan Hamas dan Putin menang dalam perang ini. Dan Atok nak buat hat-trick sebagai Presiden US yang berperang dengan 3 perang, iaitu perang Ukraine, perang Israel dan juga Taiwan. Kita fikirkan Ukraine pun tak tahu apa nak jadi sekarang. Dan US juga hanya nak belanja je duit dalam perang ini. Atok kata mereka hanya belanja 3 ke 5% dalam perang ini dan berjaya mengurangkan 50% Rusia punya keupayaan tentera. Dan kalau 5% lagi US spend, akan mengurangkan 100% lagi kekuatan Rusia. Adakah ini yang kita nampak dalam perang ini? Yang inilah daripada mula perang, Rusia akan kekurangan senjata, Rusia akan kekurangan askar. Benda yang sama, skrip yang sama, benda yang sama. Malah Rusia menunjukkan yang mereka tak pernah kekurangan senjata dan makin menambah lagi askarnya. Kepada hujung tahun ni, kepada 1 juta orang berada di medan perang di Ukraine. Bukan makin kurang lagi, mereka boost lagi pengeluaran senjata mereka. Rusia boost lagi. Dan ini belum lagi China membantu Rusia ke apa dengan senjata apa, tidak. Lagi Korea Utara sekarang. Bukan Rusia mengharapkan bantuan senjata daripada Korea Utara untuk berdepan Ukraine atau apa, tidak. Lagi Rusia memperbaiki kelemahan Korea Utara membuat senjata. Mereka menghantar orang profesional mereka untuk mengajar Korea Utara membuatkan senjata yang setanding Rusia. Barulah Korea Utara dapat buat senjata seperti hypersonic. Kerana supersonic Korea Utara pun belum perfect lagi. Ini tujuan Rusia membantu Korea Utara, bukan mengharapkan senjata daripada Korea Utara. Dan kalau betul lah US nak spend lagi 5% lagi dan 100% kekuatan Rusia habis, dan kenapa tak menyerang Moskow dan seret Putin keluar dari power Rusia? Dan buatlah, kalau US rasa separuh kerja mereka dah separuh dah siap ni, dah tinggal, kenapa tak pergi serang kat Moskow? Teruslah pergi kat Moskow. Dan dari Maria Zakharova, jurucakap Rusia, berkata perang ini bukan hanya untuk Ukraine lagi, kerana Parlimen Ukraine sedang buat keputusan, tengah buat meeting untuk buat keputusan untuk ban Orthodox Church di Ukraine. Nampak agama orang pun mereka nak ban. Kerana untuk Ukraine, Orthodox ini adalah agama Rusia. Dan
mereka tak perlukan di Ukraine, agama Ortodok ni. Dan Atuk Joe sedang meminta Kongres untuk memberi lebih lagi duit untuk Ukraine dan Israel, dengan alasan Atuk kepada Senat, smart investment for Washington. Dan apa dah jadi sekarang US Army di Syria kena serang tau. Di Syria, di Iraq. Di Iraq telah diberi ugutan askar US base dekat Syria dah kena serang sedikit-sedikit, dan juga di Iraq pun dah kena ugut. Sekarang siapa yang jadi mangsa? Askar mereka yang berada di sana tau. Dan US juga kata yang mereka tak nak campur tangan dalam perang ini, tapi kapal perang destroyer mereka menembak jatuh misal yang menghala ke Israel. Dan misal ini bukan hanya dari Lebanon saja, malah dari negara Arab lain. Maknanya perang ini dah bertambah besar di sana. Perang ini dah makin parah. Bukan makin kurang, makin parah sekarang. Melibatkan negara-negara Arab lain. Dan adakah destroyer yang ada dekat Mediterranean Sea tu, saya rasa mungkin dalam 7-8 kot. Saya pun tak cek, tapi memang ada yang on the way datang ke Mediterranean Sea. Adakah cukup untuk melawan semua negara Arab? Masya Allah. Sekarang ni kalau kita lihat pun, kalau dulu lah masa perang Iraq British ada, semua negara NATO ada. Sekarang ni negara NATO senyap je. Dengan askar British, dengan askar NATO, semua berdiri dengan bantuan negara Arab lain lagi nak menyerang Iraq ni. Sampai macam tu Iraq kena. Dan sekarang ni dah cerita lain. Negara Arab tak nak bantu US. Dan negara NATO pun tak berani cakap banyak. Negara-negara macam British, Canada, apa semua tak berani cakap banyak. Adakah mereka boleh berdepan dengan negara Arab dengan bantuan Rusia? Masya Allah, makin besar ni perang ni bukan main-main ni. Dengan Rusia pun semalam dia punya jet pejuang pun dah standby dah 24 jam. Mereka kata kami akan bekerja. Janganlah disentuh askar kami yang di Syria ni. Kalau sentuh askar dia dekat Syria, pasal Rusia ada army base dekat Syria, misi pengaman. Mereka beri amaran kalau disentuh askar kami di Syria ni, jet pejuang yang membawa King Zong misalnya akan tembak kapal perang US yang berada di Mediterranean Sea. Ini amaran Rusia. Bukan saja untuk Iran saja, untuk Syria juga. Kita tunggulah 2-3 hari ni. Makin panas semua. Jangan lupa belanja Abang gift. Dan ingat, esok hari terakhir Abang di sini. Jumpa kita di tempat biasa, okey? Assalamualaikum. Selamat bercuti. InsyaAllah petang nanti ada lagi satu news untuk anda. You right, everybody.